Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video tutorial kita pada kali ini, kita akan bincang tajuk kebarangkalian 2. Tajuk ini merupakan tajuk tingkatan 5. Soalan tajuk ini ditanya dalam kertas 2 bahagian A yang mana diperuntukkan sebanyak 6 markah. Jom kita bincang sama-sama. Soalan pertama, jari menunjukkan bilangan pelancong lelaki dan perempuan menggunakan beberapa agensi pelancongan yang berbeza. Ada 3 agensi pelancongan di sini. Pelangi A ditandai sebagai P, first choice F, mesra A M, dan bilangan pelancong lelaki dan bilangan pelancong perempuan. Lihat soalan A, lengkapkan gambar rajah pokok pada ruang jawapan. Lihat gambar rajah pokok. Di sini ditulis 3/10 dan 2/10. Apa maksud 3/10 dan 2/10 tu? Kita lihat balik pada jadual. Mesra A iaitu M 3, kemudian first choice F itu 2, dan dia bersamaan dengan 3/10 dan 2/10. Jadi dalam kotak ada 5, jadi jawapannya adalah 5/10. Apakah 10 tu? 10 tu adalah bilangan pelancong lelaki. Jadi 5/10, 2/10 dan 3/10 adalah kebarangkalian memilih pelancong lelaki daripada mesra A, first choice dan juga pelangi A. Dan seterusnya, satu lagi kotak kosong di sini. Kita lihat P adalah PP, PF adalah PF, PM, jadi jawapannya adalah PM. Ya. PM di sini. Perdana Menteri. Seterusnya kita lihat soalan B. Seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian bahawa seorang pelancong lelaki dari first choice dan seorang pelancong perempuan dari pelangi A dipilih. Di dalam soalan ini, pelancong lelaki dan pelancong perempuan diasingkan. Jadi, kita boleh pecah sebagai lelaki dan perempuan. Kita lihat bilangan pelancong lelaki, iaitu kita melihat bilangan ruang sampelnya ada 10, kemudian ruang sampel untuk pelancong perempuan ada 22. Kita tambah di sini ya. Jadi 10 dan 22. Kemudian untuk pelancong lelaki dipilih dari first choice. Kita lihat first choice. Jadi first choice ini adalah sebagai peristiwa kita, iaitu bilangan peristiwa untuk mendapatkan first choice F adalah 2. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan pelancong lelaki daripada first choice adalah peristiwa per dengan ruang sampel, iaitu 2/10. Seterusnya, perempuan dari pelangi A. Pelangi A kita lihat di sini ada 4 orang pelancong perempuan. Jadi NP sama dengan 4. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan seorang pelancong perempuan dari pelangi A adalah 4/22. Seterusnya kita lihat balik pada soalan seorang lelaki dan seorang perempuan. Di sini seorang lelaki dan perempuan ini menggunakan perkataan dan. Lelaki dan perempuan. Dan di sini bermaksud kita membuat operasi darab. Jadi 2/10 didarabkan dengan 4/22. Jadi jawapan yang kita perolehi adalah 2/55. Jadi ini adalah kebarangkaliannya dan jawapan untuk soalan P. Seterusnya kita lihat soalan C. 2 orang pelancong dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua pelancong dipilih itu adalah pelancong perempuan mesra A. Okey, dalam soalan C, 2 orang pelancong dipilih secara rawak. Ini bermaksud ruang sampel kita adalah keseluruhan pelancong. Jadi, ruang sampel kita adalah keseluruhan pelancong, iaitu lelaki 10, perempuan 22. Jadi, bilangan keseluruhannya adalah 32. Okey, daripada kalangan 32 orang pelancong ini dipilih secara rawak, dia hendak kebarangkalian untuk memilih pelancong perempuan mesra A. Jadi kita lihat pelancong perempuan
mesra A. Pelancong perempuan mesra A, iaitu bilangan M perempuan, ya. Di sini adalah 10. Jadi kebarangkalian memilih 2 orang bermaksud 10/32. Dan seorang lagi. Ini bermaksud perempuan dan perempuan. Sekali lagi menggunakan perkataan dan bermaksud kita darab. Kita darab 9/31. Kali ini sebab apa 9? Sebab apa 31? Sebab perempuan pertama kita telah pilih. Asalnya 10. Kemudian bila seorang perempuan juga telah dipilih, jadi yang berbaki adalah 9. Dan ruang sampel kita pun akan berkurangan. Jadi 31. Jadi 10/32 didarabkan dengan 9/31. Okey, kita tekan kalkulator. 10/32 didarab dengan 9/31. Dan jawapan yang kita dapat adalah 45/496. Jawapannya dilihat agak banyak angka dia, tapi itulah cara kita nak selesaikan soalan untuk soalan pertama ini. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 2. Jadual menunjukkan 4 jenis topping pizza dan 3 jenis sos yang tersenarai dalam menu yang dihidangkan oleh sebuah truk pizza. Setiap pelanggan boleh memilih secara rawak sejenis topping dan sejenis sos semasa memesan setiap pizza. Di sini ada 4 jenis topping dan 3 jenis sos. Toppingnya ayam, daging, makanan laut dan sayuran. Sosnya sos sambal pedas, barbecue dan keju royal. Kita lihat soalan A. Dengan menggunakan kod untuk mewakili topping dan sos, lengkapkan pilihan yang mungkin oleh pelanggan dalam jadual pada ruang jawapan. Jadi, kita akan selesaikan jadual pada ruangan jawapan ini. Jadi, di sini agak mudah sedikit. Kita lihat yang telah terisi dulu. T1S3. Ini bermaksud topping 1 dan sos 3. Di sini disenaraikan topping dan di sini disenaraikan sos. Jadi, di sini kita akan tulis T1S1. T1S2, kemudian T1S3. Di sini kita akan tulis T2S1, T2S2, T2S3 dan seterusnya T3S1, T3S2, T3S3 dan yang terakhir T4S1, T4S2 dan T4S3. Jadi kita lengkapkan jadual dengan pilihan-pilihan yang mungkin akan dipilih oleh pelanggan nanti. Jadi di sini adalah jawapan untuk soalan A. Dan seterusnya, kita lihat soalan B. Dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin bagi setiap peristiwa, hitung keberkalian bagi 1 Roman, topping makanan laut dipilih. Okey, kita lihat di sini, makanan laut adalah T3. Ini apabila soalan ini menanyakan tentang T3 itu dipilih. Jadi, kita akan tengok pada senarai yang telah kita buat dalam jadual, yang mana ada T3. Di sini ada T3 dan di sini juga ada T3. Jadi bermaksud peristiwa kita ada 3 di sini. Okey. Jadi peristiwa kita T3 ni kita ada 3. Kemudian N bilangan keseluruhan ruang sampel kita di sini ada berapa? Kita tengok. Sini 4, 8, 12. Sebenarnya kita ada 12. Jadi kebarangkalian memilih topping makanan laut dipilih adalah 3/12. Iaitu bilangan makanan laut
per dengan keseluruhan, 3 per 12. Jadi bersamaan dengan, kalau kita permudahkan, kita akan dapat 1. Dan ini jawapan untuk B1 Roman. Dan seterusnya kita lihat B2 Roman, topping ayam atau sos barbecue dipilih. Okey, ini kita padam. Bilangan ruang sampel kita masih lagi sama, iaitu 12. Keseluruhannya adalah 12. Kemudian di sini topping ayam. Topping ayam diwakili oleh T1. Jadi kita tengok T1. Sini ada T1, sini ada T1, sini ada T1. Jadi kita dah ada 3 yang ada T1, iaitu topping ayam. Kemudian satu lagi syaratnya adalah sos barbecue dipilih. Kita lihat sos barbecue adalah S2. S2 di sini. T1, S2, 1, 1, 2, 3, 4. Sini ada 4. Jadi, T1 ada 3. S2, iaitu barbecue, ada 4. Dan kita lihat pula di sini bahawa T1 dan S2 ini bertembung. Sini. Jadi, kita cuma kira T1 dan S2 tu sekali saja. Jadi, keseluruhan nilai bilangan peristiwa kita buat P lah. Sini peristiwa adalah 6. Dia bukan 7, dia 6. Sebab di sini berlaku pertindihan. Maksudnya kita kira 2 kali. 3 dan 4 ni. Jadi kita tolak balik 1, dapat 6. Jadi kebarangkaliannya adalah peristiwa per dengan ruang sampel adalah 6 per 12. Ataupun kalau kita permudahkannya, mendapat 1 per 2. Ini jawapannya adalah 1 per 2. Kalau kita lihat balik pada soalan, dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin. Di sini, dalam arahan soalan, dia suruh kita senaraikan kesudahan yang mungkin. Tetapi, untuk kita memperoleh markah penuh, kita ada 2 pilihan. Sama ada kita senaraikan ataupun kita tidak senaraikan. Disebabkan pada jawapan A, kita telah pun menyenaraikannya dalam bentuk ruang sampel ini. Jadi, untuk jawapan B, jawapan yang seterusnya, kita tak perlu membuat senarai tambahan yang lain. Jadi, cukup dengan kita ada bahagian A ini saja sebagai senarai kita. Bermaksud, kita telah merujuk kepada senarai pada bahagian A saja. Jadi, kalau kita sekadar menulis jawapannya sebagai 1 per 2 ini pun dah memperolehi markah penuh. Seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Rajah menunjukkan satu set kad berlabel dengan huruf dalam kotak A dan satu kad berlabel dengan nombor dalam kotak B. Di sini ada 2 kotak, kotak A dan kotak B. Kotak B ada nombor, kotak A ada huruf. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak itu. A. Senaraikan ruang sampel. Okey. Ini kita akan senaraikan ruang sampel apabila kita pilih pilihan pertama kita daripada kotak A, kemudian pilihan kedua kita adalah daripada kotak B. Jadi, kita akan senaraikan ruang sampelnya. Kita buat R1, kemudian R2 dan R3. Jadi, kita akan buat senarai ruang sampel. Sini R1, R2, R3. Okey, kat 3 je kan. Kemudian kita ambil pula huruf E. Teruskan dengan huruf E. E1, E2, E2 dan satu lagi E3. Tak muat pula. Okey, E3. Kemudian diikuti dengan huruf A. A1, A2, A3 dan D1, D2 dan D3. Okey, di sini adalah ruang sampel kita. Kalau kita kira di sini, kita ada 12 unsur dalam ruang sampel. Jadi, ini adalah jawapan untuk A.
Seterusnya terlihat soalan B. Senaraikan semua keseluruhan peristiwa dan cari kebarangkalian bahawa satu Roman, satu kad dipilih berlabel huruf vokal. Okey. Kita akan pilih satu kad di mana dalam satu kad itu terdapat huruf vokal. Kita melihat kepada ruang sampel kita, iaitu R1 sampailah ke D3 ini, yang mana ada huruf vokal. Di sini huruf vokalnya adalah E dengan A. Jadi kita akan pilih semua pilihan ruang sampel ini yang ada huruf E dan huruf A, iaitu E1, E2, E3. Di sini kita guna E1, E2, E3 di sini, kemudian A1, A2 dan A3 di sini. Jadi peristiwa kita ada 6. Jadi jawapannya untuk B1 Roman adalah 6/12 bersamaan dengan 1/2. Di dalam soalan ini, seperti mana soalan yang pertama sebentar tadi, kita boleh ada pilihan sama ada untuk menyenaraikan peristiwa tersebut ataupun kita merujuk kembali peristiwa itu dalam jawapan kita yang kita telah buat pada A tadi. Jadi kita tak perlu nak senaraikan balik E1, E2, E3, E1, E2, E3. Cukup dengan kita buat pada jawapan di A sebentar tadi. Dan seterusnya terlihat soalan B2 Roman, satu kad berlabel huruf R dan satu kad nombor perdana dipilih. Dan di sini dia menggunakan perkataan dan. Perkataan dan di sini bermaksud huruf R dan nombor perdana mesti berada serentak. Mesti berada serentak. Bermaksud R mesti pair dia, pasangan dia dengan nombor perdana. Itu maksud dan. Jadi terlihat di sini R mesti kena berpasangan dengan nombor 2 dan 3. Sebab 2 dan 3 adalah nombor perdana. Jadi terlihat balik pada ruang sampel yang kita senaraikan pada jawapan A itu, mesti kita pilih R2 dan R3, iaitu sini R2 dan R3. Jadi peristiwa kita ada 2 per dengan ruang sampel kita ada 12. Jadi 2/12. Dan kalau kita permudahkan, kita akan dapat 1/6. Inilah jawapannya, dan kita akan memperolehi di sini 5 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. Jadual menunjukkan nama peserta daripada Persatuan Geografi dan Persatuan Sejarah yang menghadiri satu latihan kepimpinan. Seorang peserta dipilih secara rawak dari Persatuan Sejarah dan kemudian seorang peserta lagi juga dipilih secara rawak dari Persatuan Sejarah. Senaraikan semua keseluruhan peristiwa yang mungkin dalam ruang sampel ini. Dalam soalan A menunjukkan bahawa peserta yang dipilih adalah daripada Persatuan Sejarah sahaja. Ia tidak melibatkan Persatuan Geografi. Jadi di sini kita dapati bahawa bilangan ruang sampel untuk Persatuan Sejarah ada 3. Chandra, Farah dan Ani. Jadi untuk membuat ruang sampel dia adalah apabila dipilih 2 orang peserta, dia akan jadi sama ada Chandra ataupun Farah, Chandra, Ani, dan juga Farah dengan Ani. Jadi kita ada 3 ruang sampel. Kita menggunakan huruf pangkalnya saja sebagai menulis dalam ruang sampel. Kalau kita nak tulis nama dia Chandra, Farah dan Ani itu dia agak panjang. Jadi kita ringkaskan jadi CF, CA dan FA. Jadi kita telah menjawab soalan 4A1 Roman, iaitu senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dalam ruang sampel ini. Dan seterusnya terlihat A2 Roman. Cari kebarangkalian bahawa seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih. Di sini Chandra adalah lelaki, Farah dan Ani adalah perempuan. Jadi
seorang lelaki dan seorang perempuan dipilih adalah Chandra Farah dan Chandra Ani. Jadi peristiwanya adalah 2, ruang sampelnya adalah 3. Jawapannya adalah 2/3. Seterusnya kita lihat soalan 4. Seorang peserta dipilih secara rawak daripada kumpulan lelaki dan kemudian seorang peserta lagi dipilih secara rawak dari kumpulan perempuan. Senaraikan semua keseluruhan peristiwa yang mungkin dalam ruang sampel ini. Okey. Dalam situasi macam ni, terlihat dia sama macam soalan nombor 3 tadi, melibatkan kotak A dan kotak B. Tapi di sini dia melibatkan lelaki dan perempuan. Jadi lelaki adalah cabutan pertama dan perempuan adalah cabutan yang kedua. Pilihan pertama dan pilihan kedua lah, kita cakap macam tu. Jadi pertamanya adalah Anwar. Jadi kita ambil huruf pangkalnya sahaja, Anwar, iaitu Anwar. Bila kita pilih Anwar, kita pilih dari kalangan perempuan pula, kita akan dapat Ling. Jadi Anwar Ling, kemudian Anwar Susan, kemudian Anwar Nadia, dan kemudian Anwar Farah dan Anwar Ani. Situ. Kemudian teruskan lagi dengan T pula. T Ling, T Susan, T Nadia, T Farah, T Ani. Kemudian seorang lagi Chandra. Chandra Ling, Chandra Susan, Chandra Nadia, Chandra Farah dan Chandra Ani. Jadi ini adalah ruang sampel bagi soalan B1. Dan seterusnya terlihat soalan B2. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua peserta yang dipilih itu adalah daripada satuan geografi. Jadi terlihat di sini geografi, kedua-dua peserta mesti dari geografi, iaitu yang melibatkan Anwar, iaitu A, T, L, S dan N. Jadi kita pilih di sini yang melibatkan A, L, AS, AN. Farah dengan Ani tak terlibat. Kemudian TL, TS dan TN. Kemudian seterusnya CL ini tak terlibat sebab melibatkan persatuan sejarah. Dalam soalan persatuan geografi saja. Jadi peristiwanya ada, mesti dapati ada 6. Jadi 6 per dengan keseluruhan ruang sampel. Ruang sampel di sini kita ada 15. Jadi kebarangkalian untuk memilih kedua-dua peserta adalah daripada persatuan geografi adalah 6/15. Kita teruskan lagi dengan soalan yang kelima. Rajah menunjukkan 2 kad di dalam kotak K, 3 kad dalam kotak di dalam beg M dan 5 kad di dalam beg N. Di sini ada 1 kotak, 2 beg. 1 kad dipilih secara rawak daripada kotak K. Okey, dipilih secara rawak daripada kotak K. Jika kad berlabel dengan huruf A dipilih, maka 1 kad lain dipilih dari beg M. Jika kad dengan huruf 6 dipilih, maka 1 kad lagi dipilih dari beg N. Jadi di sini diletakkan beberapa syarat. Jika pilih A, kena pilih beg M. Kalau dapat nombor 6, kena pilih beg N. Soalan A, senaraikan ruang sampel. Jadi, apa yang perlu kita buat di sini? Kalau kita memilih
A, kad yang kedua akan dipilih pada beg M. Jadi A berpasangan dengan 2, berpasangan dengan 5, berpasangan dengan P. Jadi A2, A5, AP. Kemudian kalau memilih nombor 6, pilihan seterusnya adalah daripada beg N, iaitu 6-3, 6-9, 6Q, 6A dan 6T. Jadi 6 di sini 6-3, kemudian 6-9, 6Q, 6R dan 6T. Okay. Dan kita tutup kurungan. Jadi di sini kita ada berapa jumlah ruang sampel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita ada jumlah unsur dalam ruang sampel adalah 8. Seterusnya, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 5A. Tengok soalan nombor 5B. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu dan cari kebarangkalian bahawa 1 Roman, kedua-dua kad itu berlabel dengan nombor. Okey, sekali lagi, arahan soalan adalah senaraikan semua kesudahan. Jadi kita tak perlu senaraikan sebab soalan A kita telah pun senaraikan. Kita cuma merujuk kepada soalan A. Jadi B1 Roman, kedua-dua kad berlabel dengan nombor. Jadi kita lihat yang mana kedua-dua kad itu adalah berlabel dengan nombor. Di sini ada 63, 69. Lagi ada. Okey, jadi kita ada 2 saja. Peristiwa kita 2 dengan ruang sampel 2/8. Kita permudahkan, kita akan dapat 1/4. Dan seterusnya, soalan B2. Satu kad berlabel dengan nombor dan kad yang lain berlabel dengan huruf. Okey, di sini dia menggunakan perkataan dan. Dan bermaksud di dalam suatu pasang itu mesti ada nombor berserta dengan huruf. Jadi kita akan lihat yang mana ada nombor dan yang mana ada huruf serentak. Ini nombor dan huruf, nombor dan huruf. Ini huruf dan huruf. Kemudian 6Q, nombor dan huruf, nombor dan huruf, nombor dan huruf. Jadi di sini peristiwa yang adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat 5. 5 dengan ruang sampel 8. Jadi jawapannya adalah 5/8. Itu jawapan untuk 5B2 Roman. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6, soalan yang terakhir di dalam set soalan kita. Sekumpulan 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan, iaitu Abu, Bala, Chong, Dahlia dan Elisa, menyertai satu tumbuh-tumbuhan di sebuah kawasan hutan simpan. Setiap hari, 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menyediakan laporan. Murid pertama dipilih akan menulis laporan dan murid kedua dipilih akan membentang dapatan kajian tersebut. Berdasarkan maklumat tersebut, A. Senaraikan semua pasangan yang mungkin terpilih untuk menyediakan laporan. Okey, di sini kita ada 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Jadi nama-namanya adalah Abu, Bala, Chong, Dahlia dan Elisa. Kita boleh wakilkan mereka dengan A, B, C, D, E. Iaitu A, B, C, D, E. Itu. Jadi pemilihannya adalah secara berpasangan. Jadi kita akan buat A, B, kemudian A, C, A, D dan A, E. Maknanya Abu berpasangan dengan Bala, Abu berpasangan dengan Chong, Abu berpasangan dengan Dahlia dan Abu berpasangan dengan Elisa. Kemudian kita buat pula senarai yang melibatkan peserta murid pertama yang dipilih adalah Bala.
Jadi bala boleh juga berpasangan dengan A. Okey, kita lihat di sini. Yang pertama tadi kita telah senaraikan AB. Kemudian yang seterusnya kita senaraikan pula BA. Adakah AB dan BA adalah sama? Untuk situasi soalan ini, AB dan BA adalah tidak sama. Disebabkan ada syarat. Dilihat balik soalan. Syarat yang menyatakan di sini, murid pertama akan menulis laporan dan murid kedua akan membentang dapatan kajian. Bermaksud ada dua tugasan yang berbeza. Murid pertama yang dipilih menulis laporan, murid kedua dipilih akan membentang dapatan kajian. Jadi A, B dan BA adalah tidak sama. Disebabkan oleh A ni, Abu yang pertama ini tugasannya adalah menulis laporan, dan Abu yang kedua ini di sini adalah membentang dapatan kajian tersebut. Jadi A, B dan BA adalah dua susunan yang berbeza. Dan seterusnya B, C, B, D, B, E. Kemudian kita ambil C pula. C, A, C, B, C, D, C, E, dan seterusnya. Kemudian D, D, A, D, B, D, C, D, E. Dan yang terakhir E, A, E, B, E, C, dan E, D. Jadi ini adalah senarai sampel yang kita akan perolehi. Itu ada berapa? Ini 4, ini 5. Bersamaan dengan 20 ruang sampel. Dan seterusnya kita lihat soalan 6B. Dengan menyenaraikan semua kesedaran yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya seorang murid perempuan dipilih. Lihat 6B. Satu kurangnya seorang murid perempuan dipilih berdasarkan kepada ruang sampel yang kita dapat kemudian tadi. Kita lihat perempuannya adalah, kita lihat di sini berdasarkan kepada nama Dahlia dan Elisa. Jadi kita telah membuat ketetapan bahawa Dahlia dan Elisa itu adalah nama pelajar ataupun murid perempuan. Chong kita consider sebagai lelaki. Kadang-kadang nama Chong mungkin boleh juga perempuan, tapi bukan saja sebagai lelaki. A, B, C lelaki, D dan E adalah perempuan. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6, iaitu soalan terakhir di dalam set soalan kita. Sekumpulan 3 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan, iaitu Abu, Bala, Chong, Dahlia dan Elisa, menyertai satu ujian kajian tentang jenis tumbuh-tumbuhan di sebuah kawasan hutan simpan. Setiap hari, 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menyiapkan laporan. Murid pertama dipilih akan menulis laporan dan murid kedua dipilih akan membentang dapatan kajian tersebut. Berdasarkan maklumat tersebut, senaraikan semua pasangan yang mungkin terpilih untuk menyediakan laporan. Okey, di sini kita akan wakilkan Abu, Bala, Chong, Dahlia dan Elisa dengan huruf pangkalnya sahaja untuk memudahkan kita membuat penyenaraian. Iaitu A, kita ambil warna biru. Kita ambil A, B, C, D dan E. Jadi untuk menyenaraikan pasangannya adalah A berpasang dengan B, iaitu Ali dengan Bala ataupun Ali dengan Chong, Ali dengan Dahlia, Ali dengan Elisa. Contoh, Ali dengan Ali tak boleh sebab orang yang sama, mana boleh, kan? Kemudian seterusnya, selepas kita cari pasangan Ali, Abu, kita tengok pasangan Bala pula. Bala dengan Abu. Okey, di sini kita lihat boleh tak kita buat senarai BA sedangkan di atas ni telah ada AB. Jawapannya adalah boleh dan kita mesti buat begitu.
Disebabkan, kita lihat balik pada soalan 6 ini, dia ada syarat. Murid pertama yang dipilih mesti menulis laporan dan murid yang kedua adalah untuk membentang dapatan kajian tersebut. Di mana ada syarat begitu. Jadi A, B dan BA adalah dua pasangan yang tidak sama. Kalau yang pertamanya adalah Abu, adalah murid yang pertama, dia akan menulis laporan. Kemudian bila Abu sebagai murid yang kedua, dia akan membentangkan dapatan kajian tersebut. Jadi AB dan BA adalah dua pasangan yang berbeza disebabkan oleh tugas mereka juga berbeza. Dan seterusnya kita sambung lagi. B dengan C, B dengan D dan B dengan E. Kemudian C dengan A, C dengan B, kemudian C, D, C, E. Kemudian Dahlia dengan Abu, DA, DB, DC dan DE. Dan Elisa dengan Abu, E, B, E, C dan E, D. Okey, ini adalah senarai ruang sampel yang kita telah dapat dan jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 20 pasang. Seterusnya, kita lihat 6B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya seorang murid perempuan dipilih. Okey. Lihat pada arahan soalan dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi disebabkan oleh jawapan pada A, kita telah pun menyenaraikan kesudahan-kesudahan yang mungkin. Jadi untuk soalan B, kita tidak perlu lagi menyenaraikan kesudahan itu dengan kita merujuk kembali senarai itu pada bahagian A sebentar tadi. Sekurang-kurangnya seorang murid perempuan dipilih. Jadi bermaksud dalam pasangan itu paling kurang mesti ada murid perempuan. Kalau kedua-duanya perempuan, boleh atau tidak? Jawapannya adalah boleh. Kerana di sini sekurang-kurangnya, bermaksud paling kurang seorang. Kalau dua pun bolehlah. Jadi ini yang perempuannya adalah Dahlia dengan Elisa, iaitu D dengan E. Jadi kita akan pilih pasangan yang ada huruf D dan ada huruf E. Ini ada huruf D dan E. D, E, D, E. D, E, ada E, ada D, ini ada E, ini ada E, ini ada D, ini ada D. Jadi, pemilihan keseluruhan yang kita akan dapat adalah mesti ada huruf D dan E. Lihat balik. Mesti ada huruf D atau huruf E atau kedua-duanya sekali pun boleh. Jadi di sini kita akan dapat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi di sini peristiwa kita ada 14. Jadi peristiwa per dengan ruang sampel 14 per 20. Betul ya? 14 per 20. Dan kita permudahkan di 7 per 10. Itu jawapan untuk B1 Roman. Dan seterusnya B2 Roman. Dua murid berlainan jantina dipilih. Okey, seterusnya adalah murid yang berlainan jantina, iaitu lelaki atau perempuan atau lelaki. Jadi A, B. Jadi lihat sini A, B, C mesti dalam berpasangan dengan D dengan E. Kita lihat di sini AB bukan, AC bukan, AD. Jadi AD berlainan jantina, AE berlainan jantina. Kemudian B adalah lelaki berpasangan dengan DE, BD dengan BE, lelaki dan perempuan. Kemudian seterusnya C Chong dengan Dahlia, Chong dengan Elisa. Kemudian kita lihat pula D, Dahlia dengan Abu. Ini berlainan jantina juga. Kemudian Dahlia dengan Bala. Kemudian Dahlia dengan
Chong, lelaki perempuan. DE bukan, sebab Elisa juga adalah perempuan. Kemudian EA, Elisa dengan Abu, Elisa dengan Bala, Elisa dengan Chong. ED tak boleh. Jadi di sini kita akan dapat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita ada 12 peristiwa, iaitu 12 peristiwa per dengan ruang sampel kita adalah 20. Kemudian kita boleh permudahkan, kita akan dapat 3/5. Dan ini adalah soalan 6, 2 Roman. Dan markah yang kita akan perolehi adalah sebanyak 6 markah di situ. Jadi, itu sahaja untuk video tutorial kita pada kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua yang menontonnya. Jika ada sebarang pertanyaan maupun saranan dan cadangan, bolehlah ditulis di ruang komen di bawah. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.